Bosnya. Tapi best. Assalamualaikum. Hai, selamat datang ke channel Cikgu Liza. Standard kandungan kita ialah sinaran mengayon dan sinaran tidak mengayon. Standard pembelajaran pula 8.3.1 memerihalkan sinaran mengayon dan sinaran tidak mengayon. 8.3.2 membezakan ketiga-tiga jenis sinaran mengayon. 8.3.3 menjelaskan dengan contoh sumber sinaran mengayon dalam alam sekitar, iaitu sumber semula jadi dan sumber buatan manusia. Dan 8.3.4 menyelesaikan masalah berkaitan risiko terdedah kepada sinaran mengayon semula jadi. Pelajar masih ingat semasa di tingkatan 2, pelajar telah belajar mengenai sinaran. Sinaran atau radiasi merupakan salah satu cara pengaliran haba selain konduksi dan perolakan. Semasa proses pengaliran haba secara sinaran, haba dialirkan dalam bentuk gelombang elektromagnet tanpa sebarang medium dan boleh melalui vacuum serta merupakan proses yang sangat pantas. Haba dari matahari dialirkan ke bumi juga secara sinaran. Sinaran atau radiasi ialah tenaga yang bergerak melalui angkasa dalam bentuk gelombang dan zarah-zarah. Setiap sinaran mempunyai julat frekuensi gelombang yang tertentu. Pelbagai frekuensi gelombang sinaran daripada frekuensi paling rendah hingga yang paling tinggi disusun dalam spektrum gelombang elektromagnet. Sinaran elektromagnet boleh dikelaskan kepada dua jenis, iaitu sinaran mengayon dan sinaran tidak mengayon. Contoh sinaran mengayon ialah sinar alfa, sinar beta, sinar gamma, sinar X dan sinar ultraungu. Contoh sinaran yang tidak mengayon ialah gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah dan cahaya nampak. Sinaran mengayon ialah sinaran yang mempunyai cukup tenaga untuk mengayon atau menyingkirkan elektron daripada atom atau molekul. Sinaran tidak mengayon pula ialah sebarang sinaran elektromagnet yang tidak mempunyai cukup tenaga untuk mengayonkan atom atau molekul, iaitu tidak cukup tenaga untuk menyingkirkan elektron daripada atom atau molekul. Sekarang kita nak lihat perbezaan antara tiga sinaran radioaktif yang mengayon, iaitu alfa, beta dan gamma. Alfa merupakan nukleus helium, beta pula merupakan elektron berhalaju tinggi dan gamma ialah gelombang elektromagnet. Nukleus helium mengandungi 2 proton dan 2 neutron. Oleh itu, cas zarah alfa adalah positif. Kita dah belajar pada tajuk yang lepas, elektron adalah bercas negatif. Jadi, cas pada sinar beta adalah negatif. Sinar gamma pula adalah neutral, iaitu tidak bercas positif atau tidak bercas negatif. Dari segi kuasa pengayonan, iaitu kuasa menyingkirkan elektron daripada atom atau molekul yang neutral menjadi bercas, sinar alfa mempunyai kuasa pengayonan yang tinggi. Sinar beta pula mempunyai kuasa pengayonan yang sederhana, manakala sinar gamma mempunyai kuasa pengayonan yang rendah. Tadi kuasa pengayonan, yang mana tinggi? Ya, alfa. Bagaimana pula dengan kuasa penembusan? Adakah sinar alfa tinggi? Oh, tidak lagi. Sinar alfa mempunyai kuasa penembusan yang rendah. Sinar gamma yang mempunyai kuasa penembusan yang tinggi. Sinar beta seperti biasa sederhana. Kuasa penembusan sinar alfa adalah paling rendah, dapat dihalang oleh sekeping kertas setebal 1 hingga 5 cm. Kuasa penembusan sinar beta adalah tinggi, boleh dihalang oleh sekeping aluminium setebal 3 mm. Manakala kuasa penembusan sinar gamma adalah sangat tinggi, hanya boleh dihalang oleh bongkah pelambum setebal 10 cm. Sinar alfa terpesong ke plat negatif. Sebab apa? Kerana sinar alfa bercas positif, mesti tertarik kepada cas yang berlawanan. Sinar beta pula terpesong ke plat positif, kerana sinar beta bercas negatif. Sinar gamma pula tidak terpesong ke mana-mana plat, kerana ianya neutral, iaitu tidak bercas positif atau negatif.
Zarah beta mengalami pesongan paling besar disebabkan jisimnya paling kecil. Kita nak lihat perbezaan dari segi pemesongan oleh medan magnet pula. Sinar alfa ke atas, sinar beta ke bawah dan sinar gamma lurus. Sinar gamma lurus kerana sinar gamma adalah neutral. Sumber sinaran mengayon dikelaskan kepada sumber sinaran mengayon semula jadi dan sumber sinaran mengayon buatan manusia. Sinaran kosmik dan sinaran latar belakang adalah contoh sumber sinaran mengayon dalam alam sekitar. Sinaran kosmik ialah sinaran bertenaga tinggi yang dihasilkan di luar sistem suria atau dari galaksi yang lain. Oleh sebab itu, sinaran kosmik juga dikenal sebagai sinaran kosmik galaktik. Sinaran kosmik dipancarkan secara berterusan dari angkasa lepas. Kadang-kadang, sinaran kosmik menyebabkan gangguan cuaca dan sistem komunikasi. Kemalangan nuklear, ujian nuklear dan penggunaan radioisotop untuk perubatan adalah contoh sumber sinaran mengayon dalam alam semula jadi buatan manusia. Sinaran mengayon yang diserap ke dalam badan manusia akan merosakkan sel badan. Oleh itu, kesan biologi daripada sinaran mengayon terhadap badan manusia diukur dalam kuantiti yang dikenali sebagai dos. Dos 1 sievert adalah bersamaan dengan 1 joule tenaga sinaran mengayon yang diserap oleh 1 kilogram tisu hidup. Unit pengukuran dos sinaran latar belakang yang lazim digunakan ialah microsievert per jam. Dos sinaran latar belakang atau sinaran mengayon yang kurang daripada 0.2 microsievert per jam ialah aras normal atau aras selamat. Sinaran latar belakang adalah sinaran yang hadir di semua tempat, tetapi tahapnya adalah berbeza-beza. Sinaran latar belakang menyebabkan pengesan keradioaktifan seperti tiup gigi mula memberikan bacaan kecil walaupun tiada sumber radioaktif di kawasan berdekatan, disebabkan oleh radiasi suria dan kehadiran gas radon 222 yang merupakan gas radioaktif di udara. Angkaran dos sinaran mengayon. Sinaran mengayon dari TV atau komputer, sinar X dari gambar foto, sinaran radioaktif dari merokok, sinaran radioaktif dari bangunan, sinaran radioaktif dari makanan, sinar latar belakang dari alam sekitar, sinaran kosmik dari penerbangan, sinaran kosmik dari altitude tinggi, dan sinaran kosmik dari angkasa lepas. Tanpa kita sedari, kita menerima dos sinaran mengayon daripada sumber seperti sinaran latar belakang, mengambil gambar foto sinar X, televisyen, makanan yang dicemari oleh bahan radioaktif dan sinaran kosmik. Antara tindakan yang perlu diambil supaya dos sinaran mengayon yang diterima tidak melebihi tahap selamat badan manusia adalah seperti menggunakan alat perlindungan yang sesuai seperti kacamata yang dipasang dengan filem anti-ultra ungu, payung anti-ultra ungu dan sebagainya. Pengambilan gambar foto sinar X dibuat mengikut preskripsi doktor. Pastikan jarak pemisahan antara televisyen dengan penonton sekurang-kurangnya 2 meter. Dan jangan makan makanan yang dihasilkan dari kawasan yang dicemari oleh bahan radioaktif seperti ikan dari laut yang dicemari oleh bahan radioaktif. Waktu bekerja seorang juruterbang juga dihadkan untuk tempoh tertentu kerana juruterbang terdedah kepada sinaran kosmik. Sekian sahaja. Tahniah kerana anda telah berjaya mempelajari 8.3 sinaran mengayon dan sinaran tidak mengayon. Jangan lupa like, komen dan subscribe.